Baik, alhamdulillah kita bersama dengan Ustazah Zati Hanania. Baik, assalamualaikum Ustazah. Ya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terhubungi sudah dengan Ustazah pada pagi ini membawakan tajuk untuk kita mengupas dengan lebih lanjut lagi ya. Amalan 24 jam selama Ramadan. Jadi Ustazah, dengan tajuk yang sangat menarik ini mungkin dapat kami serahkan pada Ustazah untuk mengongsikan sedikit sebanyak informasi mengenainya. Silakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Muhammad dan juga Nagira. Dan juga diucapkan terima kasih kepada Rampai Pagi di atas undangannya hari ini ya. Iaitu saya berpeluang untuk mengungsikan sedikit sebanyak tentang ilmu ataupun memberikan tazkirah mengenai dengan amalan 24 jam selama Ramadan. Jadinya bila mana saja mendapat tahu tentang tajuk ini, alhamdulillah ia menjadikan kita itu lebih produktif di dalam bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahawasanya bulan Ramadan ini di antara bulan yang telah ditunggu oleh kita ni, terlebih lagi sekalian umat Islam, yang mana bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita ni punya pahala tu akan berlipat kali ganda juga di dalam bulan Ramadan ini. Sebagaimana ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan sehingga 700 kali ganda. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang tafsirnya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan keranaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, iaitu ketika dia berbuka dan juga ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah daripada bau kusturi. Riwayat Imam Al-Muslim. Jadinya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ni ketahui bahawasanya kalau kita ni membuat satu amalan, kita ni akan bukannya 1 ataupun 2 kali ganda, tetapi banyak kali ganda yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran kepada kita ni, tapi dengan syarat kita ni mesti ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu seluruh umat Islam masa ni banyak sudah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini sudah hari yang ke-7. Hari kira seminggu sudah kita ni berpuasa. Ada 13 hari lagi untukkan kita ni tu masuk ke 10 malam terakhir. Dia 20 Ramadan, kemudian 10 malam terakhir kita ni tu akan mencari malam Lailatul Qadar. Betul. Yang mana malam Lailatul Qadar ni sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan di top up ataupun di upgrade-nya lagi amal ibadah. Jadinya masa time 1 Ramadan sehingga ke 20 Ramadan ni kita ni mesti mendidik jiwa kita ni tu supaya melazimi lagi memperbanyakkan amal ibadah supaya 10 malam terakhir kita ni mengupgrade lagi amal-amal ibadah kita ni yang kita ni lakukan insya-Allah. Tapi baru saja seminggu kita ni berpuasa, baru tu 3 hari sebelum masa time kita ni berpuasa ni semangat. Tapi sudah hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7 ni macam makin down, makin surut semangatnya tu. Ada rasa malas-malasan. Indakan mau sembahyang tarawih, sembahyang tarawihnya pun hanya sebagai 4 rakaat saja ataupun sahurnya pun dia lagi mau bangun sahur, jam luncing sudah berbunyi tapi tangannya ni bergerak menutup. Menutup. Jadinya di sana tu di manakah semangat kita ni tu kan beramal ibadah di dalam bulan puasanya. Sebab itu di sini ni bulan Ramadan tu kita ni tu beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya kita ni lebih produktif daripada hari-hari yang biasa. Pasal apa? Pasal bulan ini penuh dengan keistimewaannya, penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jangan kita ni menjadi seperti baldi yang bocor. Apa maksudnya seperti baldi yang bocor ni? Contohnya, kita ni menyambut air. Contohlah saja, air tutup. Kita ni menyambut air. Sekalinya, bila mana saja kita ni menyambut air tu suap-suap masuk ke dalam baldi sampai ia penuh. Atau ibarat saja, analoginya, umpamanya, Allah membagi kita ni pahala yang banyak. Tetapi bubus dia, baldi ni. Bukan saja seluar bubus, tapi baldi pun bubus.
Maksudnya tu kalau berpuasa tu apa maksudnya? Kalau kita ni bermalas-malasan, kalau kita ni mensia-siakan puasa kita ni tu. Jadi yang bubus tu air terkeluar suak-suak tah, membazir cuma tu saja. Cuma tujuan diri kita ni. Kalau kita ni indah, produktif dan indah, dan juga kita ni tu maksudnya tu kita ni mesti sedar bahawasanya Ramadan ni ia akan berlalu cuma tu saja. Jadinya mesti kita ni grab the chance ataupun ambil peluang ini sedaya mungkin untuk menjadikan Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang terbaik dan juga bermakna untuk diri kita ni sendiri. Jadinya sebagaimana yang kita ketahui bahawasanya madrasah ni bulan Ramadan ini adalah madrasah, iaitu sekolah bagi jiwa kita ni. Kita ni mendidik jiwa kita ni. Bukan hanya kita ni tu berlapar dan juga dahaga, tetapi mendidik jiwa kita ni. Dulu mungkin tadi saya ada mendengar Muammar dan juga Nadira ada menyatakan puasa ni ada yang daripada pemarahnya orang tu. Lepas tu sudah bulan Ramadan ni menjadi sweet-sweet gitu. Macam maksud itu orang yang sentiasa ceria, macam-macam tu, orang yang suka beibon dan sebagainya. Jadinya sana tu titik permulaan hijrah juga di dalam bulan Ramadan ini. Jadinya di sini ni mestilah kita ni kalau kita ni kan mau menjadi yang terbaik ni, bukannya sehari dua agaknya kita ni akan menjadi baik, tetapi selama-lamanya kita ni akan menjadi baik insya-Allah. Jadi itulah sedikit sebanyak mukadimah untuk hari ini. Baik, alhamdulillah. Kalau dilihat Ustazah tahun-tahun lepas kita ni seringkali ada mendengarkan kalau menyentuh tentang bulan Ramadan ini katanya tarbiyah kita ni untuk kembali kepada fitrahnya. Jadi itu hakikatnya. Namun pada ketika ini, di zaman moden ini, alasan setiap orang pastinya katanya busy-kunya, sibukku dengan kerja, dengan hal-hal yang lainnya. Jadi macam mana aku kan membahagikan untuk menjadi Muslim yang produktif, macam mana aku kan membahagikan masa berkenaan? Mungkin dapat diserahkan kepada Ustazah. Baik, terima kasih dengan soalan yang diajukan. Biasa tu, kita ni lumrah arah diri kita ni macam perkataan busyku, sibukku dengan membuat kerajaan ni. Sebenarnya itu adalah hanya pola pemikiran kita ni. Tapi sebenarnya ianya lebih mudah dan senang kita ni membuat sesuatu kalau sekiranya kita ni tu bersangka baik ataupun berfikiran positif. Macam cumanya kalau kita ni tu sekarang bukan membaca Quran, sibukku dulu ni, tapi melihat handphone dan sebagainya, membuang cuma tu saja. So jadinya melihat handphone tu salah kalau yang membawa kebaikan, tetapi mesti diatur masa kita ni tu dengan sebaik-baik aturannya tu. Jadi macam mana sebenarnya kita ni tu kan membahagikan masa untuk menjadi Muslim yang produktif di bulan Ramadan Al-Mubarak ni? Kita ni tu indah lari daripada ujian. Pasal kita ni manusia, setiap hari, setiap saat kita ni tu akan sentiasa diberi ujian. Sama ada ujian atau yang berat kepada kita ni ataupun ringan. Ketika kita ni sedih dibagi ujian, tetapi ketika senang pun sebenarnya kita dibagi ujian. Waktu ada satu hadis Rasulullah SAW, dua nikmat yang selalu dilupakan apa? Ketika sehat dan juga ketika waktu terluang. Selalu ni boring nada akan dibuat. Sebenarnya nada lagi ada alasan untuk menyatakan boring itu. Kalau kita ni tahu apa akan dibuat. Sebab itu kita ni mesti membuat perancangan dan juga planning to do untuk menjadikan kita ni tu lebih produktif, lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Yang pertama sekali, macam mana kita ni akan membahagikan masa tu adalah kita ni memperbaharui niat kita ni. Big why kita ni, kenapa kita ni tu kan berpuasa. Indah lagi ada ketepikan sudah perkataan ataupun istilah busyku hari ni. Sebenarnya orang yang busy ni adalah orang yang indah maksudnya tu indah membuat ataupun indah membuat perancangan. Kalau ia membuat perancangan satu persatu, insya-Allah ia akan ada masa walaupun hanya 5 minit. Asal adanya orang, asal berbuat. Walaupun sedikit-sedikit 5 minit, 10 minit, 15 minit, tapi insya-Allah kalau istiqamah dilakukan, ia akan membawa hasil juga. Yang pertama tadi yang saya katakan memperbaharui niat, iaitu nawaitu kita ni. Apa? Benar kita ni berniat
kalau setiap malam ataupun setiap malam selepas sembahyang tarawih itu ada menyatakan betul lepas sembahyang tarawih kemudian solat sunat witir, kemudian kita ni memperbaharui niat kita ni itu kan puasa esok. Sahaja aku berpuasa esok hari pada bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan kerana Allah Subhanahu Wa Taala sudah mindset ada tempat diri kita ni tu, sudah mindset ada diri kita ni bahawasanya aku akan lebih beramal ibadah yang banyak keesokan harinya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya sebenarnya daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Imam Al-Bukhari, sesungguhnya setiap amalan itu perlulah dengan niat. Kalau niat kita ni tu berazam kuat, iaitu kuat niat kita ni, bulat sekuat bulatnya niat kita ni tu akan membuat amal ibadah, insya-Allah kita ni tu akan dapat melakukan. Indah lagi ada malas-malasan. Kalaupun ada malas, kita ni indah akan melayan. Indah akan melayan sifat malas itu. Malas ni ia menjadi normal ada diri kita ni. Bukan manusia kalau indah malas tu. Robot tu kalau yang indah malas tu. Robot sentiasa bekerja. Kalau manusia ada keletihan yang dialami. Ini secara fitrah manusia ada keletihan. Kalau letih, berehat sebentar. Bukannya berehat sebentarnya tu 3 hari berehatnya yang makan beramal ibadah. Bukan cuma tu. Tapi berehat sebentar tu maksudnya ambil masa kita ni untuk relax. Save energy, kita ni macam kita ni charging diri kita ni sendiri. Cuma tu. Okay, kemudian yang kedua, untuk meningkatkan productivity kita ni di dalam bulan Ramadan ini adalah membuat perancangan dan juga jadual sehari-hari. Kita ni mesti bahagikan kepada 3, iaitu perkara-perkara yang wajib yang kita ni lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tanggungjawab kita ni sebagai anak, sebagai ibu, sebagai pekerja dan lain-lain. Tulis-tuliskan dulu. Kemudian melakukan perkara-perkara yang sunnah yang dituntut. Contohnya macam kita ni tu berqiyamul lail, membuat sembahyang tahajud, kemudian solat sunat taubat, kemudian kita ni tu membuat solat sunat rawatib dan sebagainya. Kemudian membuat perkara-perkara sunnah yang digalakkan. Tadi dituntut, ini kemudian digalakkan. Daripada 3 ni, pada wajib, kemudian kepada yang sunnah, kemudian perkara-perkara yang makruh kita ni tinggalkan. Kalau kita ni tinggalkan perkara-perkara yang makruh ni, insya-Allah kita ni tu akan lebih produktif dalam sehari-hari itu. InsyaAllah selepas saya membuat kesimpulan sekarang akan saya kongsikan macam mana saya membuat jadual dan juga perancangan untuk jadi productivity di dalam bulan Ramadan ini. Jadi yang ketiga juga, macam mana kita kan menjadi produktif di bulan Ramadan Al-Mubarak ini adalah sentiasa menjaga wudu. Kadang-kadang produktiviti kita ni tu akan menjadi tuhus, menjadi down, pasal satu, malas, yang kedua procrastination, iaitu sikap yang bertangguh-tangguh. Jadi macam mana untukkan sikap bertangguh-tangguh sama dengan ni, malas ni, cara kita ni melawan juga, kita ni tu menjaga wudu kita ni. Masalah apa? Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan, jika seseorang mukmin berwudu dengan membasuh mulut, hidung, muka, tangan, kepala, telinga dan kakinya, keluarlah dosa dan kesalahan daripada mulut, hidung, muka, tangan sampai daripada ujung jari-jarinya, kepala, telinga dan kakinya sampai daripada ujung jari-jari kakinya. Maksudnya di sini tu, kalau mana saja kita ni berwudu, kita ni tu merefreshkan, bukan saja merefreshkan diri kita ni, tetapi dosa-dosa kita ni pun sudah terhapus. So jadi kita ni akan semakin bersemangat. So jaga wudu kita ni ketika berpuasa ni. Kalau kita ni menjaga wudu, insya-Allah akan fresh diri kita ni tu, dan jangan dilayan sama sekali kita ni punya malas tu. Dan juga jangan kita ni menangguh-tangguhkan pasal kita ni indah tahu di masa akan datang ni sama ada menumpuk selajur keraja kita ni ataupun indah. Wallahu taala a'lam. Saya suka sekali dengan perkongsian Ustazah. Kadang ada beberapa individu yang cuma bersemangat di beberapa hari awal Ramadan dan seterusnya surut dia semangatnya tu. Tapi harus juga kita ni ingati bahawa apa yang diperlukan di bulan Ramadan bukanlah kesempurnaan, tapi cuma istiqamah sahaja yang ingin kita ni fokuskan. Dan istiqamah ni bukan juga bermaksud kita ni setiap hari semangat. Maksudnya
walaupun di hari-hari kita ni indah bersemangat, kita ni masih memilih untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Jadi mungkin Ustazah dapat mengongsikan sedikit sebanyak kesimpulan ya mengenai dengan tajuk kita yang sangat menarik pada hari ini. Silakan Ustazah. Baik, jadinya sebenarnya kesimpulan hari ini yang dapat kita ni ambil lah, iaitu mengenai dengan amalan 24 jam selama Ramadan ini. Pertama sekali adalah kita ni tu jangan bermalas-malasan di dalam bulan Ramadan ini. So katakan tidak pada tidur yang berpanjangan sampai kita ni indah melakukan fardu amalan-amalan yang fardu, amalan-amalan yang wajib. Seperti yang saya katakan tadi tu, jangan seperti baldi yang bocor. Jangan seperti baldi yang bubus ni orang cakap Brunei. Dan yang keduanya adalah kita ni tu mesti menjadikan diri kita ini produktif di bulan Ramadan. Pasal ini lagi ada bulan yang lain sehebat ataupun yang penuh dengan keberkatan bulan Ramadanan ya. Jadinya kita ni mesti ambil peluang keemasan ni pasal untuk menjadikan diri kita ni lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan dengan kita ni berpuasa di bulan Ramadan ni, Allah terima segala amal ibadah kita ni. Insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Itu pengurusan kita bersama yang pada hari ini, amalan 24 jam selama Ramadan. Sehari apakah amalan-amalan kita ni? Indah ada alasan. Ada alasan sibuk ataupun malas untuk kita ni melakukan apapun juga amal ibadah di bulan Ramadan ini. Sebaik mungkin kita cubalah ya. Tapi Ustazah tadi ada berjanji sudah ingin mengongsikan tips. Betul. Tips. Bagaimana Ustazah? Teruskan. Okay. Di antara tips untuk istiqamah Juan ya, Muammar dan juga Nadirah. Tips untuk kita ni tu lebih istiqamah dalam mengamalkan di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama sekali tadi saya katakan, satu yang paling penting adalah kita ni tu memperbaharui kita ni punya niat. Setiap saat kita ni mesti memperbaharui niat kita ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Even malas pun kita ni jangan tinggal perkara-perkara yang sudah amalan-amalan yang sudah kita ni lakukan, terbiasa yang sudah kita ni lakukan. Lawan nafsu kita ni tu. Sebab patutlah kita ni tu bukannya orang yang hebat itu bertempur di medan peperangan di luar tu, tetapi kita ni tu orang yang hebat adalah yang melawan nafsu jihadnya, melawan nafsunya sendiri. Kemudian yang keduanya adalah memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab patutlah di sini ni ada satu riwayat yang mana doanya tu, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Yang ketiga adalah bersama-sama ataupun berusaha untuk menjadi sahabat yang suka melakukan kebaikan. Kadang-kadang kita ni kalau seorang malas, tapi kalau sudah kita ni tu mencari sekeliling yang positif, yang sentiasa membuat amal kebajikan, sendirinya kita ni tu pun akan terikut-ikut dengan membuat kebaikan itu. Ini cara paling empuh lah. Dan yang keempat, hayatilah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menepis dugaan-dugaan hidupnya, penuh dengan sabar, penuh dengan syukur, penuh dengan hikmah. Kita ni hayati macam mana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu sahaja sedikitlah tips macam mana kita ni tu lebih istiqamah dalam membuat amalan di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Juga di kesempatan ini juga tadi Ustazah telah pun dikongsikan waktu-waktu yang bis kita boleh contoh jadual untuk bis kita lakukan amalan-amalan berkenaan ya. Baik, untuk selanjutnya kita ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita pada hari ini, itu Ustazah Zati Hanani binti Datuk Seri Setia Haji Rajid, penceramah kita pada hari ini di segmen Ceramah Ramadan Bulan Mulia Amalan 24 Jam selama Ramadan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Ustazah dan moga kita bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.